Assalamualaikum, hai semua. Okey, memandangkan dah lama sangat aku tak buat video, so terdetik malam ni nak sharing pasal vertigo. Okey, rasanya tak semua orang pernah kena vertigo. And tak semua orang tahu betapa azabnya kena vertigo. And vertigo ni pun banyak level juga, kan? Yang aku tahulah. Okay, macam aku punya, macam apa yang aku hadap, yang aku kena vertigo yang sangat dahsyat. Hopefully lepas ni aku takkan kena lagi. Dan aku tak nak benda tu jadi lagi dalam hidup aku. Cukuplah sekali. Memang tak nak. Sebabnya hanya Allah yang tahu betapa seksanya bila dapat vertigo yang level-level dewa ni. Okay. Okay, berbalik kepada sharing kita pasal vertigo. Okay, aku tak tahu macam mana vertigo ni boleh dapat. Aku dapat pun first time aku dapat vertigo ni masa tu aku bangkit solat subuh. Bila aku bangkit solat subuh, aku dah masa tu dah rasa pusing sangat-sangat. Dan aku tak tahu apa yang jadi dengan aku. Masa tu aku tak tahu vertigo tu apa. Okay, aku bangkit nak solat subuh. Aku paksa diri aku sendiri untuk bangun solat subuh. Lepas solat tu aku makan ubat Panadol 2 biji. Aku tidur. Lepas aku bangun tu dah okey dah. Aku rasa macam maybe itu adalah normal kot. Okay. Then 2 bulan selepasnya, 2 bulan ke 3 bulan afterwards lah, aku tak sure. Masa tu PKP. Okay, masa tu PKP macam biasa, orang yang tak bekerja, rutin dia dekat rumah, makan, tidur, tengok movie macam tu kan. Macam aku sama jugalah, bangun, makan, tidur macam tu lah. So satu hari tu aku tidur tengah hari dan nak bangun solat subuh. Solat Zuhur. Dalam 1 lebih lah, nak dekat pukul 2 macam tu lah. Dan bila bangun, bukan bangun, buka mata je, aku tak nampak satu benda yang statik. Semua berpusing. Aku dah macam, benda tu datang lagi. Apa benda ni? What happened? And aku macam tenangkan diri, istighfar, tenangkan diri. Okay, ingat Tuhan. Buka balik mata, benda yang sama juga berlaku. Aku pun macam, ni aku tak boleh macam ni. Aku kena bangun, paksa diri. Sebabnya masa tu aku dah rasa macam nak muntah. Aku bangun, berpaut dengan dinding-dinding ni, pergi toilet, muntah. Dalam sehari tu aku muntah lebih daripada 10 kali rasanya. Dan petang tu pergi klinik, doktor check and diagnose sebagai vertigo. Dan doktor bagi ubat, but still muntah juga. Dan esoknya pergi hospital Kajang. Lepas pergi hospital Kajang tu, check, scan kepala, semua buat ECG, semua tak ada apa-apa. Tapi masa scan tu memang scan dengan buat ECG. Masa tu aku betul-betul tak tahu nak cakap macam mana. Aku memang menangis betul-betul menangis punya. Sebabnya aku tak boleh nak tahan kepala ni. Memang pening sangat. Lepas tu doktor paksa juga. Sebabnya aku kena buat juga ECG dengan scan tu. Scan badan okey tak apa. Bukan badan, belakang okey, dia scan sebab aku kena berdiri. Tapi untuk scan yang depan ni, aku kena baring. Bila aku baring, aku tak boleh sebabnya pening. Vertigo kan, dia pusing. So mulalah aku punya emotion dah tak stabil, depression sikit pasal vertigo ni kan. Menangis sebabnya aku tak boleh nak bertahan. Terlalu pening. Terlalu, orang cakap, seksa. Dan aku dapat tahan juga walaupun berbandi air mata. Dan doktor diagnose juga sebagai BPPV. Okay, dia sama juga macam vertigo. Tapi doktor kata BPPV ni dia macam level dewa sikit. Okay, so doktor kata dekat hospital Kajang diorang tak ada kepakaran ENT. So aku kena refer ke, doktor bagi surat untuk aku refer ke hospital Sedang. Okay, bila pergi hospital Sedang, masa tu COVID macam mana yang first semester punya COVID, memang orang takut kan. Memang macam hospital Sedang ni hospital COVID, so beware lah. Sampaikan doktor pun tak nak check, bagi ubat je. Kau rasa? Ya, aku macam okey lah, tak apalah. Cuba untuk memahami kan. So bila doktor bagi ubat tu, ubat tu untuk 3 bulan. Faham lah kan macam mana ubat untuk 3 bulan tu. Macam ni banyaknya. Dan aku makan dalam 2 hari ke 3 hari je macam tu lah. Sebabnya macam aku rasa ubat tu tak serasi dengan aku. And aku takut nak makan ubat tu sebabnya
terlalu banyak ubat tu. Aku fikir pasal aku punya buah pinggang semua yang aku takut. Dan aku decide untuk stop ubat tu. Sebab hari kedua aku makan ubat tu, kepala aku jadi macam ada sesuatu yang mencengkam. Okay, ada sesuatu yang mencengkam sampai aku rasa memang tak boleh tidur malam tu. Sakit sangat, pusing, kepala sakit. Dan esoknya aku decide untuk stop ambil ubat tu. Dan aku buat cara sendiri. Apa yang aku buat? Aku buat exercise kepala sendiri, terapi sendirilah. Okay, cara aku buat angkat kepala macam ni, pusing kanan, pusing kiri, turun bawah tengok. Setiap hari selepas subuh, hirup udara segar, duduk dekat beranda rumah, buat setiap pergerakan tu, satu pergerakan ke atas tu dalam 50 kali, ke bawah 50 kali, kanan 50 kali, ke kiri 50 kali. Okay, first trial untuk buat tu kena slow je. Sebabnya masa tu kepala aku memang kritikal sangat. Kalau aku pusing macam ni pun dah pening, macam ni pun dah pening. Tengok atas apatah lagi memang pening. Memang bukan pening biasa tau. Pening yang sekali kau silap, satu dunia berpusing. Macam tu. So aku berhati-hati buat macam tu. So aku amalkan setiap hari. Adalah dalam 3 bulan, 4 bulan macam tu kan. Aku buat. Lama-lama aku rasa macam dia dah nampak kesan positif. Dia semakin berkurang. Pening aku semakin berkurang. Dan aku kena bekerja. Duduk rumah aku tak boleh duduk diam. So aku kena memasak, aku kena menyapu, kena mop. So bila aku buat semua benda tu, aku jadi macam sakit tu ada kurang sikit. And masa tu juga aku cari dekat YouTube cara nak kurangkan sakit vertigo. Aku jumpa satu YouTube ni. Aku tak ingat lah siapa nama dia. Ustaz. Minum air halia. Rebus halia tu diminum. So aku minum ikut. Tapi aku tak tahu lah kesan dia macam mana. Sebab aku rasa macam tak ada kesan. So aku stop. Then after lepas PKPB bersyarat, once dah dapat keluar, aku terus pergi acupuncture. Untuk buat cure. Habis cucuk kepala ni cucuk semua, cucuk pakai jarum. Sebabnya masa tu aku still tak dapat nak baring lagi. Kau bayangkan 3 bulan aku tak boleh baring. Aku hanya tidur dekat atas kerusi malas. 3 bulan bukannya 3 hari. Sampai kerusi tu dah naik loose dah. So sesi pertama aku buat tak nampak lagi dia punya efek. Sesi kedua aku buat, totally efek dia ni macam syukur alhamdulillah ada kesan positif. Malam tu aku tidur baring, aku boleh baring. Okay, aku macam syukur ya Allah, aku boleh baring dah. Sebabnya selesa 3 bulan aku tak boleh baring. Lepas aku puncture tu, yang sesi kedua tu memang boleh baring dah. Sebabnya doktor tu kata dalam badan banyak angin. Yes, mungkin memang betul. Sebabnya aku ada baca satu artikel yang mengatakan vertigo ni terjadi disebabkan ada satu kristal batu dalam kita punya telinga ni, dia tergerak akibat daripada tekanan. Means angin lah. Okay, tekanan. Bila benda tu keluar, itulah yang menjadikan kita tak seimbang, tak stabil. Okay, jalan pun macam orang mabuk. Okay, tengok atas tak boleh, tengok kanan tak boleh, tengok kiri tak boleh, tengok bawah pun tak boleh. Semua pening, semua serba tak kena. So benda tu macam menjadi satu trauma untuk aku. Dan kesan vertigo aku kena sampai sekarang. Okay, cuma tak sedahsyat yang mula-mula aku kena. Dia punya efek sampai sekarang dah lebih setahun lebih dah aku dapat 2 tahun. Okay, dah 2 tahun tapi efek dia masih ada. Efek dia aku still tak boleh baring ke kiri dalam tempoh yang lama. Kalau aku baring macam ni ke kiri, aku dah rasa macam ombak. Rasa berombak. Semoga aku takkan kena lagi benda tu. Orang-orang yang dekat aku pun aku doa janganlah korang kena. Sekali korang kena, Masya Allah, sangat seksa. Okay, lagi satu, aku gunakan shampoo bidara. Shampoo bidara bagi aku okey lah, memang berkesan juga. Setiap hari guna sebagai orang kata ikhtiar lah. Okay, aku guna shampoo bidara setiap hari. Masa tu hampir dalam sebulan juga aku guna benda tu. Okey lah, ada perubahan sikit. Masa tu, ni bukan promote barang, produk ke apa tak. Ini pengalaman aku menggunakan shampoo bidara sebagai sabun mandi and shampoo. Memang kesan dia ada
ada kesat, alhamdulillah. Memang tak menyesal guna bidara. Tapi ikutlah, dia ada macam sebelum kau guna, kita selawat dulu, baca Al-Fatihah dan niatkan untuk kita sembuh daripada vertigo, pusing kepala, pening semua tu kan. Dan lagi satu pakai garam bukit. Garam bukit aku rendam kaki, pakai air sejuk, garam bukit, ada baca sikit selawat, ada sikit ayat-ayat Quran. Lepas tu buat, alhamdulillah semua yang aku amalkan, orang kata Allah makbulkan untuk sembuh. Satu, aku tak makan ubat, tak habiskan ubat, aku makan 3 biji je. Satu, aku puncture. Dua, aku buat terapi sendiri, terapi kepala sendiri and jalan di atas Mozart. Ketiga, aku exercise, jogging satu taman tu pusing. Empat, dan kemudian pakai shampoo bidara, sabun bidara. Itu je lah. Dan last sekali aku buatlah berbekam. Okay, itu last aku punya treatment option. Aku bekam dekat kepala, memang banyak darah keluar. So benda tu orang kata salah satu ikhtiar kita untuk sembuh. Setakat ni alhamdulillah, aku tak perlu lagi nak buat macam tu. Semoga kita dijauhi daripada penyakit-penyakit yang boleh mendatangkan kesusahan kepada kita. Minta dengan Allah, ya Allah janganlah bagi aku vertigo lagi, cukuplah sekali ya Allah, seksa sangat. Okay, itu sahaja perkongsian aku untuk malam ni pasal vertigo or BPPV. So korang-korang yang pernah merasai ataupun tengah dapat vertigo ni, mungkin korang boleh ikut apa yang aku dah pernah buat. Yang penting istiqamah dalam melakukan usaha kesembuhan, ikhtiar untuk vertigo. Assalamualaikum.